Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya dijemput untuk program pada petang ini. Kalau tak jemput saya pun tak tahu tuan-tuan, di bawah ni ada macam-macam ya perniagaan produk yang dijual di sini. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian kita, dengan program kita pada petang ini ada manfaat untuk masyarakat peniaga di sini dan untuk jaringan perniagaan kita sendiri, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu saya nak cakap pada tuan-tuan, bentuk rezeki ni luas sangat. Rezeki bukan setakat datang daripada perniagaan saja. Rezeki boleh datang macam-macam benda. Akak tadi dia dapat rezeki, dia sakit kanser, bapa dia kanser, adik dia kanser, dia pun kanser. Orang yang sakit dihapuskan dosanya, orang yang sakit dinaikkan darjatnya, orang yang sakit ditinggikan makamnya, diberikan pahala. Rezeki dia, tuan-tuan. Jadi jangan tuan-tuan anggap sakit ini sebagai satu bentuk Allah benci pada kita. Dengan sebab sakit itulah kita balik pada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik pada Tuhan. Sebab banyak orang bila sihat dia lupa pada Tuhan. Bila kaya dia lupa pada Tuhan. Bila dia senang dia lupa pada Tuhan. Tuhan panggil dia balik, bagi sakit. Dengan jalan apa? Dengan jalan sakit dia akan ingat balik pada Allah. Sebab itu bila kita jumpa orang yang ditimpa musibah, atau kita sendiri ditimpa musibah, perkataan yang kita kena sebut ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku balik pada Tuhan. Sebab tu ayat itu bukan untuk orang mati saja. Jatuh kerusi itu pun inna lillahi. Tak mati pun duduk je. Kerusi plastik, duduk pula atas tais. Kerusi pula jenis murah, tuan-tuan, RM12 satu. Jadi dia kembang kaki dia, berum tu jatuh. Kita pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adakah dia meninggal? Tak. Habis tu kenapa sebut? Supaya kau ingat pada Allah. Ada benda yang tak betul kau buat. Di situlah, tuan-tuan, gunanya sakit. Dan bila kita insaf, Allah Ta'ala berikan kebaikan pada kita. Sehinggalah kalau jarum yang tercucuk pada jari kita ini pun, Nabi sebut kita dapat 3 perkara. Dinaikkan darjat, dihapuskan dosa, dan diberikan pahala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik, bila kita sebut tentang rezeki tadi, Allah Ta'ala sebut inna rahmatullah wasi'. Sesungguhnya rahmat Allah itu ialah sangat luas. Allah Ta'ala bagi kepada kita rahmat ni, tuan-tuan, baru satu. Yang bakinya dalam syurga menunggu kita. Yang satu ni pun tak tahu, tuan-tuan, punya banyaknya rahmat yang Allah Ta'ala bagi. Ada berapa banyak lagi rahmat dalam syurga. Satu ni pun tak habis makan, tuan-tuan. Satu ni pun tak habis guna lagi, tuan-tuan. Tak pernah putus lagi pun rahmat yang Allah Ta'ala bagi. Dan salah satu termasuk dalam rahmat Allah Ta'ala itu ialah rezeki. Rahmat Allah sangat luas. Hujan itu rahmat daripada Allah. Buah-buahan itu rahmat daripada Allah. Duduk di dalam sebuah negeri yang baik, rahmat daripada Allah. Dapat keluarga yang baik, rahmat daripada Allah. Dapat mak bapak, mak mertua yang baik, menantu, suami, isteri yang baik, itu rahmat daripada Allah. Tuan-tuan, daripada berbilion manusia, orang Islam yang dijemput oleh Allah untuk pergi menunaikan haji, berapa juta ya? Itu rahmat daripada Allah. Cuma kita ni perasan ataupun kita tak perasan yang kita ni berada di dalam rahmat Allah. Termasuklah di dalam rahmat Allah itu ialah rezeki. Dan bagaimana nak dapat rahmat Allah? Allah Ta'ala sebut inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Direct Tuhan sebut.
Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ini jelas, kalau nak dapat rezeki, nak murah rezeki, nak dapat rahmat daripada Allah, Allah sebut rahsianya. Rahsianya ialah sila berbuat kebaikan. Ustaz, kawan saya semayang pun tidak. Kawan saya puasa pun tidak. Kawan saya tu Ustaz, Allah, apa yang dia tak buat Ustaz? Tapi rezeki dia banyak. Macam dia tak buat baik pun, tak ada dia buat baik. Semayang tidak, puasa tidak, apa pun tidak, rezeki banyak aja. Apa cerita Ustaz? Itu bukan rahmat, itu nama dia istidraj. Kena beza di antara rahmat atau istidraj. Rahmat ini maknanya kasih sayang Allah. Allah sayang pada kita, Allah bagi. Istidraj itu ialah pemberian yang Allah tak sayang pada kita, supaya kita terus lupa kepada Allah. Jadi kena beza tuan-tuan. Kalau kita ni tak semayang, rezeki melimpah ruah, itu bukan rahmat nama dia, itu istidraj. Kalau kita ni jahat, tapi duit dalam bank berkepul-kepul, bawah bantal berkepul, dalam tin Milo pun ada duit, berhati-hati, itu bukan rahmat, itu istidraj. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, akhazna datan fa idahum mublisun. Bila-bila pun Allah boleh turunkan bala kepada kamu secara mengejut, kata Allah, pada masa itu kamu akan tersungkur. Yang ni yang kita kena tengok, sama ada kita ini rahmat atau istidraj. Yang kita takut tuan-tuan, rahmat, rumah elok, kereta elok, pembantu rumah ada, duit ada, tak pernah sakit, sihat manjang-manjang, buat apa pun orang suka, rezeki berkepul-kepul, duit, kira duit berkepul-kepul, masuk YouTube lagi, masuk Facebook lagi, duit banyak, engkau ada, dia tanya kita. Yang kita ni rajin semayang pun tak ada duit berkepul macam itu. Pergi masjid kena curi, pergi masjid kereta kena pecah. Yang tak pergi masjid duit banyak pula, malas aku ke masjid. Sabar makcik, itu rahmat, ini istidraj. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang berbuat baik, Allah Ta'ala akan bagi rezeki dan rahmat pada dia. Baik, apa dia makna berbuat baik? Dalam bahasa Arab sebut ihsan. Allah Ta'ala kata rezeki Allah, rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Apa dia berbuat baik? Yang dikatakan berbuat baik ialah berbuat baik seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah, Allah nampak kamu. Kena bayang dalam diri kita macam itu. Itulah baik. Nama dia ihsan. Bila buat sesuatu, bayangkan seolah-olah kita ni nampak Tuhan. Kita buat cantik-cantik, tak ada bohong, tak ada menipu, tak ada maksiat, tak ada. Dalam bilik hotel ke, dalam rumah ke, tak buat. Sebab Allah nampak. Itu ihsan. Walaupun penguatkuasa hari ni tak tangkap lah, aktiviti operasi khalwat dah dihentikan, itu hak masing-masing. Bagus betul sekarang ni tuan-tuan. Apa nak jadi hari ni tuan-tuan, wallahu a'lam. Tunggulah balak sampai pada kita. Tuan-tuan, duduk seorang-seorang ke dalam bilik ke, itu bukan hak kita. Jangan tuan-tuan cakap, saya beromen dengan makwa saya dalam bilik tau, tertutup. Ini hak saya tau. Tak, Allah larang. Mana ada hak kita, beritahu. Kita ni makhluk Allah, mana ada hak? Kau suka saya lah nak buat apa pun. Tak boleh cakap macam itu. Dan kita wajib mencegah dia. Surah Ali Imran ayat 110 sampai 120. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dakwah mesti ada, ajak orang jadi baik mesti ada, mencegah kemungkaran mesti ada, beriman pada Allah mesti ada.
Tuan-tuan buka dalam tafsir, Profesor Hamka sebut, bila 3 benda ini tidak ada dalam masyarakat, 3 perkara ini sudah tidak ada lagi dalam sebuah negeri, maka halal bala itu turun pada kita. Iaitu tak ajak orang jadi baik, tak cegah kemungkaran. Biar kemungkaran berlaku, itu hak masing-masing. Halal bala turun. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita ni negeri kecil, duduk pula di tengah-tengah laut. Tengah-tengah laut, belah sini laut, belah sana laut, belah sini kawasan gunung berapi, belah sini kawasan gempa bumi, belah sana pula kawasan gempa bumi, belah sana pula kawasan tsunami. Kita tengah-tengah kecil begitu. Tiba-tiba kita merasakan bahawa kita besar. Ini bukan kami punya hal, itu hal engkau punya hal. Berani kau cakap macam itu? Di mana yang dikatakan dakwah kamu? Jaga-jaga tuan-tuan. Berapa banyak negeri yang menghalalkan benda yang haram, yang tak kisah pada benda yang maksiat, maka bala turun pada kita. Dan bala turun itu bukan pada orang yang buat maksiat. Silat-silat hari bulan, yang baik-baik dulu kena, sebab dia cuma ajak orang jadi baik, tapi dia tak mencegah kemungkaran. Subhanallah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ihsan maknanya apa? Dia bayangkan Allah nampak dia. Kalau dia tak nampak Allah, Allah nampak dia, maka dia jadi baik. Orang macam ini rahmat Allah sampai. Tapi kalau dalam diri kita tak ada perasaan itu, kok suka akulah aku nak buat apa pun. Aku punya badan, aku punya wang, aku punya rumah, aku punya bilik. Apa yang kau sibuk? Maknanya dia lupa Allah nampak dia. Maka pada masa itu rahmat sudah hilang. Bila rahmat sudah hilang, rahmat diganti dengan apa? Bala daripada Allah. Kalau orang tanya apa rahmat? Kasih sayang daripada Allah. Lawan pada kasih sayang, kebencian daripada Allah. Dalam dunia ni tuan-tuan, dia ada 2. Dia tak ada 3. Ada 2. Tinggi rendah. Gemuk, pendek. Kurus, tinggi. Kurus, gemuk, hitam, putih. Laki, perempuan. Suka, benci. Dia ada 2. Nikmat, balak. Rezeki, tak ada rezeki. Hidup, mati. Dia ada 2 ya. Kalau kita dah hilang rahmat, maknanya kita dapat balak daripada Allah. Ibadat, lawannya maksiat. Tak ada ibadat, maknanya maksiat. Balak, maknanya kau tak tumpah nikmat. Kalau kau menolak balak, kau dapat nikmat rahmat daripada Allah. Kalau kau menolak rahmat, kau menempah balak daripada Allah. Subhanallah tuan-tuan. Yang ini saja yang kita kena ingat. Nama dia ihsan, berbuat baik. Maka tuan-tuan, nak dapat rezeki daripada Allah, jawapannya ialah sila berbuat baik. Bila Allah kata A, A. Allah kata B, B. Allah kata C, C. Yang lain-lain uruskan oleh Allah. Jangan takut. Tugas kita hanyalah taat pada Allah. Lain-lain Allah beri. Sebab Allah maha kaya. Ghaniyun hamidun. Ghani maknanya kaya. Jangan bimbang tuan-tuan. Allah maha kaya. Tugas kita buat baik. Rezeki Allah bagi. Allah kata sedekah. Sedekah aja. Allah ganti yang lain. Allah kata solat. Solat aja. Allah bagi yang lain. Allah kata puasa. Puasa aja. Jangan banyak soal. Nanti Allah ganti yang lain. Sebab ada orang tanya saya, Ustaz, saya tak pernah minta dijadikan oleh Allah. Ini saya cakap ni tuan-tuan, saya ceramah di Kuala Lumpur, di satu bangunan korporat yang paling besar di Malaysia. Bila buka sesi soal jawab, dia bangun. Soalan saya tidak pernah tak pernah minta Allah ciptakan saya. Soalan saya, kalau saya tak sembah Allah, kalau saya tak sembahyang, kalau saya tak puasa ke apa ke, saya dapat dosa dan saya masuk neraka. Kenapa Allah ciptakan saya? Dan kalau saya tak baik, saya masuk neraka. Kenapa Allah ciptakan saya?
Baik, terciptakan saya. Hidup kena sembah dia pula. So, tengok muka dia tuan-tuan. Nak marah tua. Nak tengking tua. Dekat setengah jam saya terangkan pada dia. Kenapa Allah menciptakan kita? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya sebut balik. Senang aja nak dapat rahmat Allah. Buat baik. Yang lain-lain Allah uruskan. Disebabkan saya baru balik pada umrah ni tuan-tuan. Saya cerita buat umrah sikit. Di Mekah tu ada satu bangunan 4 segi, nama dia Kaabah. Di mana letak? Di Baitullahil Haram, letaknya di Masjidil Haram. Di mana tu? Di Mekah. Di mana? Saudi Arabia. Di mana? Semenanjung Arab. Panas 45 darjah Celsius, 47 darjah Celsius. Lepas musim haji, panas. Orang Malaysia tak ramai tuan-tuan. Yang saya pergi, yang tahap ni warga Pakistan, Bangla, India. Saya rasa jemaah Malaysia, saya ada 2 orang, 2 grup. Saya duduk satu hotel di Madinah. Kami je 40 orang duduk hotel tu. Lepas kami keluar, hotel tu tutup rehat sebulan. Nak bersih selepas haji. Saya duduk di hotel Pullman di Mekah. Satu tingkat tu makan untuk kami 40 orang. Punya tak ada orang tuan. 40 orang bebas makan, boleh buat ceramah lagi tuan. Yang ramai dari mana? Pakistan, India, Bangladesh, Indon pun tak nampak, Malaysia lagi tak nampak. Mana pula orang Malaysia ni, aku seorang je. Lalah saya pakai baju macam Bangla tuan-tuan. Mesti dia mahu kata saya geng dia orang juga. Tuan-tuan, bila saya nak balik, saya tengok jemaah makin ramai. Tingkat bawah dah naik tingkat atas dah naik ke bumbung. Saya kata, eloklah saya balik awal. 5 hari saya pergi. Ramai orang. Saya pun balik. Tuan-tuan, apa saya nak cakap? Haji saja berapa juta? Umrah saja berapa juta? Untuk setahun, rakyat Malaysia pergi umrah 250,000 orang dalam setahun. Itu rakyat Malaysia. Indon, Pakistan, dalam setahun berapa juta tuan-tuan? Saya tanya pada sahabat saya, yang mereka besarkan Masjidil Haram ni, dia nak tampung berapa banyak? 10 juta jemaah haji. Sekali pergi 10 juta. Tuan-tuan bayangkan. Subhanallah. Ni yang roboh bangunan, roboh sana, buat masjid, tarah bukit, bagi rata bukit, berapa bilion. Saya tanya benda ni tuan-tuan 5 tahun lepas. 5 tahun lepas saya tanya. Minggu lepas baru saya dapat jawapan. Jumlah dia bukan bilion, trilion. 160 trilion. Bayangkan, Saudi Arabia. Bukan bilion, trilion. Itu pun kita nak tanya tu Arab, dari mana-mana dapat duit? Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Sebab ada orang tanya hari ni, kita pun nak tanya Arab dari mana dapat duit. Engkau nak tanya tu Arab, duit dia saja pun trilion tuan-tuan. Tak ada limit, engkau besarkan habis-habisan Masjidil Haram. Tuan-tuan, hanya kerana ada Kaabah saja satu, letak di situ, seluruh dunia datang. Soalan dia, dalam seluruh dunia datang, berapa syarikat agensi umrah yang menguruskan jemaah di negara masing-masing bawa jemaah datang? Berapa jumlah? Satu agensi umrah berapa staf? Di Malaysia ada berapa ratus agensi umrah. Berapa staf? 1000 dapat cari makan hanya dengan Kaabah sebuah. Tuan-tuan tengok pula syarikat kapal terbang. Airline sana, airline sini, airline sana. Tiap-tiap hari terbang masuk, terbang keluar, terbang keluar. Soalan dia, berapa bilion dia orang dapat daripada bawa jemaah haji, jemaah umrah?
Anak kapalnya berapa orang? Pilotnya berapa orang? Yang kerja di ground berapa orang? Yang kerja barisan pengurusan berapa orang? Hanya kerana nak angkut jemaah umrah. Tuan-tuan bayangkan, hanya kerana Kaabah sebuah syarikat airlines yang buat kapal terbang, Airbus ke, Boeing ke, mereka dapat berapa bilion duit, tuan-tuan. Masing-masing bawa beg pergi umrah. Beg sandang bawa, beg hand carry pun bawa. Soalan dia, berapa banyak yang buka kerja, yang dapat kerja di kelang-kelang, yang jual beg? Abang-abang yang pergi haji umrah, berapa banyak yang jual kain ihram? Berapa banyak kelang yang untung dengan sebab ihram saja? Belum masuk kurma, belum masuk cenderamata, belum masuk produk air zam-zam, belum masuk lagi produk kacang cerdik, kacang bodoh. Tuan-tuan, Kaabah sebuah ni menghasilkan berapa trilion dalam setahun. Bisnesnya, tuan-tuan. Hanya kerana orang taat kepada Allah, pergi haji, pergi umrah. Tanya pada orang yang pergi haji, kenapa pergi haji? Perintah Allah. Kenapa pergi umrah? Perintah Allah. Dengan sebab ramainya yang taat pada Allah, berapa ramai yang dapat rezeki? Berapa ramai yang jadi kaya? Berapa ramai yang dapat senang? Hotel jadi senang, pekerja hotel jadi senang. Tuan-tuan pernah tanya tak berapa pekerja yang menyuci sekitar Masjidil Haram? Yang duk cuci lantai, yang duk sapu sampah, yang duk kutik sampah, yang duk vacuum, yang duk lap tingkap, lap kipas. Pekerja Bangla dengan Pakistan tu saja berapa ramai? Allah Ta'ala bagi rezeki, tuan-tuan, berjuta-juta orang hanya dengan sebab sebuah Kaabah. Habis itu apa yang tuan-tuan takut bila tuan-tuan nak taat pada Allah? Rezeki yang lain-lain Allah bagi. Sebab tu saya cakap pada tuan-tuan, nak dapat rezeki, nak dapat rahmat daripada Allah, taat pada Allah. Lain-lain Allah bagi. Lain-lain Allah bagi. Saya tengok orang ni jual kurma RM10, 10 rial 1 kilo. Yang ni pula kurma alia 1 kilo RM160, 160 rial. Yang ni pula kurma biasa, ajwa biasa, 35 rial. Allahu Akbar. Tengok tali pinggang umrah, yang ni 30 rial, yang ni 15 rial. Tengok orang yang duk isi air zam-zam tu. Saya beratur tengok orang duk isi air zam-zam dalam botol, nak minum di hotel. Datang satu Bangla, dia minta saya isi, dia minta dia nak isikan. Saya kata tak apa, kawan saya isikan. Tak apa, dia boleh buat. Bagi dekat dia 5 rial, bagi dekat dia 10 rial, dia isi semua. Tuan-tuan bayang tak macam mana manusia boleh dapat duit dengan begitu mudah? Hanya kerana adanya manusia yang taat kepada Allah. Subhanallah, Masya Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita fikir bahawa Allah Maha Kaya dan Dia nak bagi rezeki kepada kita daripada pelbagai jenis sudut, kenapa kita mengadu kita susah? Kenapa kita mengadu kita miskin? Kenapa kita mengadu kita ni susah dapat rezeki? Kenapa kita kata hidup kita sempit? Kenapa kita kata Allah Pak saya apa? Jawapan dia mudah, ma'isyatan dongka. Kamu ada buat maksiat, kamu ada benda yang tak elok kamu buat, akhirnya Allah sempitkan hidup kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi nombor satu, bagaimana nak dapat rahmat daripada Allah? Sila berbuat baik, ihsan. Yang kedua, ihsan tu apa dia? Berbuat baik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu seperti mana Allah berbuat baik pada kamu. Subhanallah. Allah ni punya baiklah tuan-tuan. Saya duk tengok ni Syuaib ni duk meniaga madu, toki madu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, rahmat yang Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala bagi rezeki pada binatang sekalipun. Tuan-tuan, ini bukan saya promosi tak, saya bukan duta dia pun, tuan. Ni
Ni kotak. Ni nama dia kotak. Bersegi-segi kotak ni. Kotak ni dia ambil idea daripada mana? Daripada sarang labah-labah. Daripada sarang lebah, minta maaf.